sejahtera, saya Nur Hazani binti Ramli akan menerangkan tentang teori yang telah dikemukakan oleh James Rees, iaitu teori 4 komponen moral. Okey, komponen moral yang pertama ialah sensitivity moral. Sensitivity moral ini adalah apabila kita sensitif terhadap satu perkara, situasi, tingkah laku atau kita mendengar satu perkara tu, kita sensitif terhadap perkara tersebut. Kita tak boleh tengok perkara tu berlaku. Seterusnya adalah pertimbangan moral. Pertimbangan moral adalah apabila kita perlu memilih apabila dua keadaan berlaku dalam satu masa. Jadi kita perlulah menganalisis apa yang perlu kita lakukan dan memilih situasi yang mana perlu kita laksanakan, tingkah laku yang mana kita perlu buat terlebih dahulu. Okey, yang ketiga adalah motivasi moral. Motivasi moral ini membawa maksud memberi keutamaan kepada nilai moral dan kita menjadi seorang yang jujur, ikhlas dalam melakukan suatu perkara dan menjadi sebagai ejen moral. Maksudnya perkara-perkara yang positif, perkara-perkara positif atau perkara-perkara yang baik untuk kita melakukan tindakan tersebut. Memberi motivasi kita untuk membuat tindakan tersebut. Okey, seterusnya yang keempat adalah tindakan moral. Tindakan moral ini adalah apabila kita melakukan perkara tersebut berdasarkan strategi moral yang dibantu oleh sensitif moral, pertimbangan moral, motivasi moral, dan kita melaksanakan tindakan moral yang sepatutnya kita lakukan. Itu sahaja penerangan daripada penerangan 4 komponen moral yang dikemukakan oleh James Rees. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat pagi cikgu. Salam sejahtera. Okey, sebelum memulakan pengajaran, cikgu akan tunjuk beberapa gambar. Okey, kamu cakap apa yang kamu nampak dalam gambar ni dengan nilai dia. Okey, gambar pertama. Okey, apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Apa dia buat? Kucing makan. Bagi makan kucing. Betul. Jadi, apa nilai yang kamu boleh nampak daripada situasi ni? Prihatin. Ya, betul. Okey, jadi cikgu akan tunjuk gambar kedua pula ya. Okey. Gambar apa ni? Menolong orang tua. Betul. Dia tolong orang tua lintas jalan kan? Ya. Okey, apa nilai yang kamu boleh nampak daripada gambar ni? Tolong menolong. Ya, betul. Lepas tu, gambar ketiga. Okey, gambar apa ni? Gotong royong cikgu. Okey, betul. Apa nilai yang kamu boleh dapat pada situasi ni? Bekerjasama. Tolong menolong, prihatin. Betul, betul. Okey, jadi melalui gambar-gambar yang cikgu tunjuk ni, agak-agak kamu boleh teka tak apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ni? Nilai murni ke cikgu? Dia banyak juga nilai murni sebab tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah Peribadi Mulia Hiasan Diri. Okey, buka buku teks, buku surat 18. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam tentang tajuk ni, cikgu nak tanya macam semua orang mempunyai sensitiviti di masing-masing kan? Contohlah untuk kamu orang, apa yang kamu sensitif? Saya cikgu. Okey, apa Saya ada satu cikgu. Saya tak boleh kalau tengok ibu bapa saya dalam keadaan yang susah. Contohnya kalau dia angkat barang yang berat. Jadi kenapa kamu tak boleh nampak macam tu? Saya rasa serba salah sebab bagi saya lebih muda dan tenaga saya lebih banyak daripada dia. Okey, betul tu tindakan kamu tu, Jess. Okey. Ada juga cikgu. Okey, apa sensitiviti kamu? Saya sentiasa rasa bersalah jika saya ada bercakap atau melakukan tindakan yang boleh menyinggung perasaan orang tua. Saya rasa saya akan segera minta maaf atas kesalahan saya supaya orang tak tersinggung dengan perbuatan saya. Okey, kenapa kamu perlu buat macam tu? Supaya hubungan kami sekeluarga terjaga dan disenangi. Okey, betul tindakan kamu tu. Okey, daripada sensitiviti kamu ni saya boleh dah nampak dah antara ciri-ciri kepribadian mulia. Okey. Jadi, cikgu akan masuk dengan lebih mendalam lah tentang tajuk ni. Okey, ciri-ciri individu berkepribadian mulia ni adalah contohnya ikhlas dan jujur, berusaha bersungguh-sungguh, sabar, melakukan kebaikan tanpa balasan. Okey. Jadi kamu ada tak ciri-ciri ni? Ada cikgu. Melalui ciri-ciri kepribadian mulia ni kan, ikhlas dan jujur. Apa contoh
perkara yang kamu perlu buat? Saya cikgu. Ya. Saya tolong orang tanpa mengharapkan balasan cikgu. Okey, betul tu. Kalau melalui berusaha bersungguh-sungguh pula, apa yang perkara yang kamu rasa kamu perlu buat untuk mendapat nilai bersungguh-sungguh? Belajar bersungguh-sungguh bagi mencapai cita-cita. Betul. Perkara-perkara yang kamu buat tu, itulah ciri-ciri kepribadian mulia. Jadi sebenarnya semua orang mempunyai ciri-ciri kepribadian mulia ni, cuma kita sedar tak sedar je. Okey, ciri-ciri kepribadian mulia ni bukan dia ada sejak lahir. Kalau ada sejak lahir pun okey, baguslah untuk dia, tapi ia boleh dipupuk, ia boleh diajar. Okey, kalau macam kita buat setiap hari, ia akan jadi amalan kita. Okey, jadi cara-cara untuk mempraktikkan kepribadian mulia ni, okey, kita kalau untuk keluarga, kita mendapatkan sokongan ibu bapa dalam kehidupan, bersederhana dalam menyambut hari istimewa anggota keluarga. Kalau dengan rakan sebaya, kita menegur kesalahan dia, memberikan pertolongan dengan ikhlas. Kepentingan berkepribadian mulia ni, apakah kepentingan kepribadian mulia? Sentiasa melakukan perkara positif, disenangi ramai, menjamin kebahagiaan dalam kehidupan, memberi ketenangan jiwa, dihormati dan dipandang mulia. Okey, jadi itulah antara perkara-perkara yang ada dalam tajuk ni. Cikgu, Ya. saya nak tanya, kalau tolong mangsa banjir tu salah satu kepribadian mulia ke? Betul tu, sebab dikira amalan ada nilai tolong-menolong dalam tu. Okey, jadi itu adalah sifat kepribadian mulia. Faham? Okey, jadi kita dah belajar sedikit sebanyak kan tentang topik ni. Jadi cikgu akan bagi situasi dekat kamu ya. Okey, cikgu akan bagi situasi di mana kawan-kamu ajak kamu pergi ke kantin. Dalam perjalanan kamu pergi ke kantin tu, kamu nampak ada orang buang sampah merata-rata. Apakah tindakan yang kamu perlu buat apabila kamu nampak orang buat macam tu? Kamu akan teruskan perjalanan pergi ke kantin ataupun membuat sesuatu tindakan mengenai itu? Sampah tu dulu baru ke kantin cikgu. Okey, melalui apa yang kamu cakap ni, itulah ciri-ciri kepribadian mulia. Jadi kamu boleh nampak kan apa yang ciri-ciri kepribadian mulia tu kan? Cikgu. Ya? Ni duit cikgu ke? Betul tu, Jess. Okey, cikgu sebenarnya saja je buat jatuh ke cikgu nak tengok tindakan yang kamu akan buat. Melalui tindakan Jess ni menunjukkan dia ni mempunyai sikap yang jujur dan amanah. Sebab dia memulangkan duit daripada cikgu, daripada dia curi ke, dia ambil senyap-senyap ke. Okey, jadi ini menunjukkan Jess mempunyai peribadi mulia. Okey, jadi melalui contoh-contoh dan pengajaran tentang topik hari ini, kamu boleh faham dah tentang tajuk peribadi mulia ni kan? Faham cikgu. Okey, jadi boleh tak cikgu nak seorang buat kesimpulan tentang tajuk ni? Saya cikgu. Okey, boleh. Dalmi, berapa? Okey, kepribadian mulia ini ialah sifat baik yang perlu dimiliki oleh seorang individu. Ia boleh dibentuk melalui latihan dan amalan kehidupan sehari supaya dapat menjadi insan yang baik dan disenangi ramai. Okey, betul tu Dalmi. Jadi cikgu akan membuat kesimpulan secara keseluruhan lah. Jadi setiap individu perlu mengamalkan peribadi mulia ni untuk menjadi insan yang bermoral. Oleh itu kehidupan akan jadi selesa, harmoni dan gembira. Okey, itu saja pengajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih murid-murid. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Aida Munirah binti Muhammad Saidi akan merumuskan sesi pembelajaran Cikgu Amira sebentar tadi. Beliau telah mengaplikasikan 4 komponen moral yang dikemukakan oleh James Rees, iaitu Cikgu Amira telah bertanya tentang perkara yang paling sensitif dalam diri pelajarnya. Seterusnya, komponen ini juga dapat dilihat semasa Cikgu Amira membuat satu aktiviti dengan menyatakan dilema. Situasi tersebut ialah apabila pelajarnya ternampak orang membuang sampah merata-rata. Pada masa yang sama, mereka sedang berjalan untuk pergi ke kantin. Jadi, melalui situasi tersebut, Cikgu Amira telah bertanya kepada mereka untuk memberitahu tindakan mereka. Dari situ, terdapat pertimbangan moral di mana pelajar perlu memilih di antara untuk mengutik sampah ataupun membiarkan sahaja dan teruskan perjalanan pergi ke kantin. Oleh itu, pelajar telah menggunakan pertimbangan moral dengan menyatakan tindakan yang akan dilakukan. Tambahan pula, dalam sesi pembelajaran ini juga, Cikgu Amira telah sengaja menjatuhkan wang untuk menguji kepribadian mulia dalam diri pelajarnya.
Dan sekaligus Cikgu Amira telah menggunakan pengamanan moral iaitu motivasi moral dan tindakan moral. Motivasi moral di mana pelajar tersebut sedar bahawa apabila dia mengambil wang itu tindakannya tidak baik. Jadi dia bertindak secara bermoral untuk memulangkan semula wang tersebut. Sebenarnya dalam teori yang dikemukakan oleh John Ries iaitu 4 komponen ini dapat membantu individu untuk mempraktikkan dalam kehidupan seharian dan sekaligus dapat melahirkan insan yang bermoral pada masa hadapan. Terima kasih.